0, y positive to 0. Good. 5, 2 is the example. Thank you, HP. Okay. Of course, this set is a subset of R squared. Okay. R squared is a set of ordered pairs. Okay. Can you tell me which axiom does this S fail to be a vector space? Lutfi. Lutfi ada tadi kan? Saya nampak nama Lutfi. Lutfi kata tak datang eh? Nanti say that you not coming. Oh, Lutfi ada. Lutfi, cepat. Give me one axiom that this set fail. Agak mana dia fail? Nombor 1 fail tak? Kalau kita tambah 2. Set dalam S. Dapat tak set itu seperti S juga? Elemen itu seperti S juga. Nombor 2. Nombor 3. Nombor 4. Ada identiti tak dalamnya? 0, 0 is the identity. Nombor 5. Nombor 6. Lutfi? Lutfi ya nama. Lutfi. Itu ke saya panggil? Lutfil, betul. Lutfil. Axiom mana dia fail? Which axiom does this set S fail to be a vector space? Boleh cakap juga ke? Ada ni ke? Check ke? Tak ada. Lutfi dah keluar ke? Ku? Lang. Yes, doctor. Okay, which set? Which axiom does it fail? Fail? You mean? Mm-hmm. I'm not sure. Not sure. Which axiom? Nombor 1 okey, nombor 2 okey, nombor 3 okey. Not for me. Still confused. You need to take. 4? Huh? Number 4. Number 4 what? There exists a identity, right? Yeah. Does the identity exist? So how about 0, 0? 0, 0. Is 0, 0 in S? Yes. 0, 0 plus xy give you xy equal to xy plus 0, 0. And this, so 0, 0 is identity, and of course it is in S. Oh, right. Right. Because x must be bigger or equal to 0, y bigger or equal to 0. Apa? You take axiom number 6. Number 6, let's say I take negative 2. C is in R. And when I times negative 2 with 1, 1 and take 1, 1 in S, what do you get? This negative 2. So it's negative 2 in S. In S ah? The answer is no. Because negative. The coordinates should be positive, including 0, 0. Okay. So S is not a vector space because so far S fails axiom number 6.
Okay. Any question? How about the next example? Ada soalan tak? Contoh nombor 2 ni. You can take any example. Tak, yang ni faham okey lagi. Faham? Okey, faham. Okay, yang ni okay. Alright. So let's see number 3. S is a set, still an ordered pair, still a subset of R2, whether, what they call it, the properties is X times Y should bigger or equal to 0. X times Y bigger or equal to 0. So, in order to be X and Y bigger or X times Y bigger or equal to 0, X must be positive, Y must be positive, right? And X negative, Y negative. So the set S only contain element in the form of XY, positive, positive, and negative X, negative Y, negative, negative. So for example, element of S is what? 1, 2, negative 1, negative 2, and so on. Okay? Okay, we claim that this S also not a vector space. Which axiom does this S fail? Which axiom does this S fail? Atarmizi, nak cuba? Atarmizi nak cuba? Axiom mana yang dia fail dan bagi contoh? Atarmizi? Atarmizi ada tak? Ya, doktor. Ya. Yang ada 0 ke doktor? Ha? Yang ada apa? Tak dengar. Yang ada apa? Dia tak boleh guna axiom apa ni, Ji? Tu je. Dia tak boleh guna axiom apa? Yang menjadikan dia bukan vector space. Remember, untuk jadi vector space, dia kena hold semua axiom. But, what I told you just now, this is an example of non-vector space. So, if this non-vector space, maybe it doesn't hold one of the axiom. Which one? Look at axiom number 1. Does this set S hold axiom number 1? Take two elements in this S, add them together. Does the result
give you set S also. Jadi, ambil apa-apa. Bagi saya contoh elemen dalam S. 2 elemen dalam S. Mizi, give me 2 elements dalam S. Elemen S. Ha. Bagi Kalau 2 contoh. Kalau 1 dengan 2 boleh? 1 dengan 2. Tak, dia masih ordered pair, Mizi. Dia masih dalam bentuk XY. Oh, that's why. Siapa you nak bagi contoh? Dia nombor positif Two kan? example. Apa? Masih dalam bentuk koordinat? 2, 4 boleh? Okay, 2, 4. Satu lagi. 3, 6. 3, 6. Okey, kalau yang ambil contoh ni, cuba you campurkan. You dapat apa? 5, 10. Betul? Okey, persoalannya 5, 10 duduk dalam S tak? 5, 10 ni ahli S tak? Ya. Masih kan? Positif. So dia ahli S. Ya, Okey, betul. yang ni dia hold. Ada tak contoh lain yang dia tak boleh hold? Okay, for example, I take 3, 2 dengan negatif 5, negatif 1. Apa hasil tambahnya? Saya dapat apa? Negatif 2, negatif 2, 1. Negatif 2, 1. Ahli S tak? Bukan. Sebab dia negatif, dia patutnya lebih besar daripada kosong. That's right. It's not in S. Dia mesti X times Y bigger or equal to 0. Negatif 2 darab 1, negatif 2 is negatif. Sebab ahli-ahli dalam S mesti dalam bentuk ni. Kalau X positif, Y mesti positif. X negatif, Y mesti negatif. Tapi yang ini X negatif, Y positif. So dia tak boleh duduk dalam S. So this is an example that give us that S is not closed under addition. So we conclude that S is not a vector space. Okay? Right. So let's see example number 4. Example number 4, still an ordered pair where syaratnya 2 kali Y mesti sama dengan 2X tambah 1. 2 kali Y mesti sama dengan 2X plus 1. Okay, give me example an element in S. Banyak tu kan? Sebab Y in R, X in R. Give me example an element in S. Kalau X kosong, Y apa? X kosong, Y setengah. Satu example. Ada lagi tak? Kalau X1, Y Pasal 3. 3/2. 2 campur 1, 3. 3 bahagi 2. 1/2. Ambil lagi satu contoh. Kalau X negatif 1, Y. Dia banyak ni. Banyak elemen dalam dia. Y. Negatif 2 tambah 1. Negatif setengah ke? 1/2. Right? And there's many more. So those are the elements of S look like. Okay. Saya dah cakap, ini soalan apa? Non-vector space. So we claim that S is not a vector space.
Yang mana axiom yang dia tidak penuhi? Which axiom does this set doesn't hold? Okay, kita cubalah buat. Let's try to do first axiom. Katalah sebenarnya untuk non-vector ni just ambil je, tak payah bukti satu-satu. You just tengok yang mana dia doesn't hold. So we don't have to waste our time to show each of the axiom. If you are asked to show that it's a vector space, then you have to show each of the axiom hold. But this one you don't have. Just try pick one axiom that it doesn't hold. Mungkin ambil lah yang senang-senang. Mungkin yang pertama susah sikit nak tunjuk. Yang kedua, yang ketiga. Apa identiti dalam S? What is the identity in S? Identity maksudnya apa? Identity, kalau X, Y, kalau, okay, AB is identity. AB plus XY must give you XY. And the other way around also true. XY plus AB also XY. Apa AB? Kosong-kosong juga ke? Kosong-kosong juga, betul. Okay, persoalannya, adakah kosong-kosong duduk di dalam S? Ada tak? Kalau X kosong, dapat tak Y kosong? Tak. Tak dapat. So, this mean that S doesn't has identity. Because 0, 0 is not in S. Okay? Right. Right. Okay, number 5. Example number 5. Set V is the set of all function f, okay, continuous function f, such that f of 0 equal to 1. Okay. Kalau kita kata V ni mengandungi katalah F, G, H, for example, all function. Okay, continuous function. Kita kata F of 0 equal to 1. Ni maksudnya G of 0 equal to 1. H of 0 equal to 1. Yang lain tak tahu, tak kisah. F of 1 apa dia, tak kisah. F of 2 apa dia, we don't care. Begitu juga G. Okay, begitu juga H, begitu juga all element in V. Okay, yang pentingnya dia mesti hold F of 0 equal to 1. Okay, we claim that this V, this set V is not a vector space. Axiom mana yang dia fail? Macam mana dia fail?
Okay. Di mana dia fail? Again, this set fail axiom 1. Axiom 1 dah dia fail. Contoh, Oh, kalau kita ambil dua elemen dalam set B, F and G. So, kita dapat F of 0 equal to 1, G of 0 equal to 1. Cuba tambah dua fungsi F and G. Mencari F plus G of 0. But F plus G of 0 apa dia? F of 0 plus G of 0. 1 tambah 1 is 2. So F plus G of 0 give you 2. It's not equal to 1. So ini menunjukkan apa? Axiom 1 fail. B fail axiom 1. Doktor, Dia bukan 1. doktor, Ya? like okay, from this question kan macam mana nak determine what axiom mana yang dia tak follow daripada ialah kadang ada soalan kan yang most of the axiom dia boleh pakai tapi ada satu tak boleh. In this case ni right off the bat the first axiom, but kalau macam soalan lain axiom lain tu how to identify, like macam mana boleh nak Good determine? question. Good question. How could we determine which axiom in the first side we can say that it fails? We can know that it fails. Memang tak ada cara. Okay, we don't have any shortcut to say that this axiom fails. But sometimes we look for the axiom yang senang cari dulu. Contohnya macam axiom 6. Okay, selalunya axiom 1, 2, 3 memang banyak sikit nak prove. Kalau kita nak cari satu persatu. Okay, axiom 4 dengan 5 dengan 6 selalunya yang senang kita cari dulu. Tetapi kadang-kadang dia tak hold juga. Maksudnya dia hold maksud saya. Okay, dia menepati axiom 4, 5 dengan 6. Kita terpaksa apa? Try and error. Okay, we don't have shortcut with it. But my advice is try the simple one first. 4, 5 and 6. Sebab yang tu tak banyak jalan kerja sangat. Okay. Alright, okay. Okay. For example, macam ni, kalau saya nak try CU. Okay, saya nak try CF. Saya ambil C sama dengan 2 for example. What is CF of 0? C of 0 is just C times of 0 is 1, right? So C is 2 dari 1, 2. Nah, salah dah. Dia tak bagi kita apa? 1. You can choose this also. So that's why I told you just now. Try yang mudah dulu. 4, 5 dan 6. Ini dah. Nampak tak? Dia fail. Tambah. Okay? Alright. So in short, you have to try and error by using the simplest axiom lah. Yes, that's right. If none of them are proving this is wrong, then baru try axiom lain gitu. That's right. You're right. Okay, thank you, Doctor. You're welcome. Okay. How about number 6? Try number 6. 6 is the set S which contain matrices, okay, 2 by 2 matrix, A, B, C, D, with the properties that every element in the matrix in R, real numbers, and another property, A plus B plus C equal to 1. So that is a set S. Okay, give me example. Couple of element in set S. Dia apa-apa A, B, C, D, ahli R.
Tapi syarat yang ni mesti patuhi. A plus B plus C mesti 1. Give me example of element in S. Jadi, Kalau satu dengan negatif satu boleh ke? satu apa? Yang mana? A1, B, Okey, B negatif satu, C negatif satu. C1. C1. D, Kosong. kosong. Okey. Kita tengok. 1 tambah dia A, B, C, A plus B plus C mesti 1. 1 tambah negatif 1, kosong, tambah 1, 1. Okey, fine. Good. D tak kira apa pun kan? Good. That is one example of element in S. Ada yang Maknanya lain dia nak tak cuba boleh besar tak? daripada satu lah, Doktor. Apa dia? Maknanya S tu tak boleh besar daripada satu. Maknanya nilai A, B, C, D tu tak boleh besar daripada satu lah ke? Tambah. macam mana? Hasil tambah dia. A tambah Ha. B tambah C sama dengan 1. Saya boleh ambil apa? Saya boleh ambil, sekejap. 1 tolak 4, 4, 5. Oh. Nampak tak? Saya boleh ambil negatif 1, 1, 1. Kosong. Itu sama macam si itu tadi. Negatif 4, 4, 1, kosong. Nampak tak? Itu Nampak. semua elemen-elemen dalam S. Dan banyak lagi sebab dia ahli R. So many of them. Okay. Now think. Is this S, which axiom does this fill? Ingat saya kata cuba yang senang dulu, yang mana? Nak cuba 4, nak cuba 5, nak cuba 6. 6 paling simple. Siapa nak cuba yang mana? Ambil yang try yang 3 tu dulu. Nak senang try yang 6 dulu. Ada tak dia fail? Give me example. Anybody? Anybody? Yang 6 dulu, 6 dulu. Sekejap Doktor, sekejap. Hmm. See any reals?
Saya try nombor 6 tapi saya tak dapat jawapan sama macam yang A plus B plus C. So apa dia contoh you? Bagi saya. Uh, like by using exam number 6 tu, Aha. saya darabkan 2. C Dua. you ambil 2. Sekejap. C ambil 2. U is the element of S kan? You okay. Element of S apa you ambil? You Saya buat satu, negatif 1, 1, 1, 0. negatif 1 1, 1, 0 ya. Okay. Boleh darab Fail tak? itu. So bila you darab 2 dengan you dapat apa? Satu. 2, 2, 2, 0. 2, 0. So apa Lepas tu bila dia? tambah ABC, saya dapat 2. You dapat 2. Okay, betul lah. Dia bukan 1. Nampak tak? Oh, okay, so macam tu je lah. Okay, so that means with this example, S doesn't hold axiom number Number 6. 6. It must hold for every element. Okay, so this is good example to show that S failed to be a vector space. Yang lain nampak tak? Nampak. Okay. Yes, Doktor. Saya bagi example apa ni? Saya bagi example tambah. Pun tak ada masalah. Benda ni. Saya bagi example tambah. Sebab dia bukan ahli hash. Sebab apa? 3 tambah 0 tolak 1, 2. It's not negative 1. Okay? Pun boleh. Itu saya kata cuba yang mudah dulu. Right? Axiom yang mudah dulu. Okay? Boleh? Boleh. Alright. Okay, kalau boleh. Let's done with 3.1. Go to 3.2. Okay, subspace. Subspaces. Kita ada vector space, kita ada subspace. Okay, macam set dengan subset. Okay. Kita ada set, kita ada subset. Right? Subset duduk di dalamnya. Di dalam satu set. Begitu juga space and vector space, subspace and vector space. So, but it has extra property for a subspace. So, what is the extra properties? So, in order W to be a subspace of the space B, space maksudnya vector space lah to be short form. W is a subspace of vector space B if first condition, W must be a subset of B. Okay. Second condition, W itself must be a vector space under the same operation, addition and scalar multiplication with B. Dia mesti subset dulu, kemudian dia mesti a vector space juga. Maksudnya dia memenuhi ke-10 axiom menggunakan apa? Menggunakan operation yang sama dalam B, iaitu addition and scalar multiplication. Right? So that is a definition of a subspace. Okay, for example, set W is a set that triple pair as yang mempunyai form ST0 where ST in R. Okay, example elemen dalam ni adalah apa? 2, 3, 0. Negatif 2, 4, 0. Seterusnya. Okay. X boleh jadi ahli apa-apa pun dalam real. S boleh jadi apa-apa dalam real. Yang Z ni, koordinat Z mesti kosong.
Okay. We claim that W is a subspace of R3. Okay. R3 bentuk macam mana R3? R3 XYZ kan? XYZ, X in R, Y in R, Z in R. Doesn't matter what X, Y, Z as long it is in R. So, W ni koordinat dia kosong di belakang. Yang lain semua in R, tak kira apa, kosong R ahli R tak? So, S ni berbentuk S W berbentuk ST0. Adakah ini ahli R3? Dia kena jadi ahli R3 baru dia boleh jadi subset. So S ahli R, T ahli R, 0 pun ahli R, memenuhi yang ini. Okay, so we say that W is a subset of R3. Okay. Betul, saya tak faham. Tak faham? Yes. Okay. W adalah elemen yang berbentuk 3 pair ni, triple, di mana koordinat yang pertama apa-apa ahli real S, koordinat yang kedua apa-apa ahli real S, T, dan koordinat yang tiga mesti kosong. So that means S minus T is any constant, any real number, and then the third one is 0. Zero. Zero pun Okay. real number tak? Zero real Okay, yeah, number. yeah, 0 is real number. Tapi dia mesti zero. Okay. Dia tak boleh ambil nombor lain. Okay. Okay? Baik. Persoalannya, adakah W ni subset untuk R? Maksud any element in W, adakah dia elemen dalam R? Okay. So, kalau saya ST0, elemen dalam W, adakah dia elemen dalam R? R3 maksud saya. R3 is R kuasa 3 ke ataupun R3 ni R3 yang saya tunjuk ni. R3, R cube ni adalah set triple okay. XYZ di mana XYZ ahli R. Tiga dimension kan? R ya. 2 dimension. Okay. Oh, in this case the R3 tu refers to the dimension lah. Not the square or cube tu. No. Sebab ni R bukan nombor. Real number. Set of real number cube. Okay. I thought Okay. R3 is like maybe S kuasa 3 ke or T kuasa 3, something like that. So ini R3 kan? Soalannya, adakah ST0 ahli R3? Macam mana kita nak tunjuk subset? Kalau X ahli W, X mesti ahli R3. Itu maksudnya W subset of R3. Tapi X ni dalam bentuk ni lah. Kan? Adakah dia betul? Jawapannya, iyalah kan? So, we say that W is a subset of R3. Okay. Now, next we want to show this first rule code. Next, we want to show that W itself is a vector space. Kalau dia mesti subset, kemudian dia mesti a vector space. So, apa caranya? Kita kena tunjuk lah. W hold all the axiom. Okay. Let's say, kita ambil 3 elemen dalam W. A, B, 0 dalam W kan? C, D, 0 dalam W. E, F, 0 dalam W. And G, H, any real number. Sebab kita nak follow axiom yang 10 tu. Okay. So let's look at axiom number 1. Ini dalam W, ini dalam W, ini dalam W. Okay. Now axiom number 1, does this W hold the addition properties? Hold or close under addition. So kita ambil 2 elemen dalam W. Saya ambil A, B, 0
plus C D0 tambahkan 2, saya dapat apa? A tambah C, B tambah D, kosong tambah kosong adalah kosong. So A tambah C ahli real tak? Yes, sir. Ahli real. B tambah D ahli real tak? Real, yes. Real. F tambah D real. So kosong koordinat nombor 3. So adakah ini ahli W? Jawapan ya. So walau apa pun koordinat 3 tu, okey, kita tak yang dalam W, kita tambah 2, dia mesti duduk dalam W juga. So it whole axiom number 1. Okay, let's look axiom number 2. So tadi dia close under addition Okay, let's take number 2. Number 2 apa axiom number 2? Komutatif ke tidak? So kita nak tengok x plus y is equal to y plus x. So x kita adalah a, b, 0. Ahli yang pertama. Y kita C, D, 0. Yang kita nak tunjuk komutatif. X plus y adakah sama dengan y plus x. Okay, sekarang kita tengok x dalam W. X dalam W dia mesti bentuk 3 koordinat ni. A, B, 0. C, D, 0. Tambahkan dia. Kita dapat A plus C, B plus D, 0. Betul? Tapi ni ahli real. B, D ahli real. Dia berbentuk C plus A, D plus B, 0. Betul? Real commutative kan? 3 campur 2 sama dengan 2 campur 3. Any real number commutative. Yang tu you kena tahu. Okay? Baik. Apa dia C plus A, D plus B, 0? Tak ke dia adalah C, D, 0, A, B plus A, B, 0. So, ini adalah Y tambah X. So, we say that W is commutative. Axiom nombor 2. Axiom nombor 3. Associative Axiom nombor 3 apa? Associative. Associative under addition. Associative under addition, kita nak tengok adakah kita ambil lah U associative Associative, adakah U tambah B plus W sama dengan U tambah B plus W. Mana-mana boleh kurungan nak depan dulu ke, belakang dulu ke, tak ada kisah. Sebab dia sama dengan kat sini. Okay, kalau ikut dalam exam yang saya tulis, dia kat depan dulu. Tak ada, tak apa masalah. Okay, cuba kita ambil ni. Ni kat depan dululah. So, saya stick tu yang dalam tu lah. Nanti kayu keliru lah. Tapi tak ada masalah sebenarnya. U plus B plus W adakah sama dengan U plus V plus W. Okay, ambil elemen U, elemen V, elemen W dalam set W tadi. So, U berbentuk A, B, 0. Kita V berbentuk C, D, 0. And W berbentuk E, F, 0. Okay, kurungan ni kat depan. Kita nak tengok adakah dia boleh jadi kurungan kat belakang. Cuba buat. Bahkan.
Mula-mula tambah 2 yang depan. Dan bertambah yang belakang. Cepat. Oh, kita tambah depan. Kita dapat apa? A plus C plus B plus D. 0 plus 0 is 0. Nampak tak? Kurungan ni kekal kan? Okay. And then EF0. Dan tambah yang ketiga. Kita dapat A plus C plus E. B plus D plus F. And 0 plus 0. Kita dapat 0. Tetapi, all these are in R. All these are in R. Jadi, what can I do? I can change the bracket. Okay, yang ini sebenarnya kalau saya nak tambah step, jadi apa? A plus C plus E, B plus D plus F. 0. Okay. Daripada sini, saya boleh jadikan yang ni. Tak payah ni pun tak apa. Okay. From here, I can change the bracket. Because all of these are in R. R associative kan? Nombor dalam R itself associative. So I can change the bracket. Daripada depan pergi ke belakang. Daripada depan pergi ke belakang. 0 tak ada masalah. And this is AB0 plus C plus E plus AB0 plus C plus ED plus F0. Okay. And this is this. So we say that W is associative. Okay, any question? Any question? And this is number 3. Yes, tak ada soalan lagi. Okay. Let's see exam number 4. 0, 0, 0. Identitinya mesti 0, 0 lah kan? 0, 0, 0 sebab 0, 0, 0 tambah apa pun sama dengan dia dirinya sendiri. Dan sebaliknya. Sebab persoalannya adakah 0, 0, 0 dalam W? Yes or no? Yes lah kan? Sebab semua dalam R. So 0, 0, 0 plus AB0 sama dengan AB0 plus AB0 plus 0, 0. So yes, 0, 0 is the identity. Agak-agaknya apa untuk nombor 5? Apa inverse untuk AB0? Inverse exist tak? Apa inverse untuk AB0? Inverse apa property inverse? X
tambah kita pakai apa gitu? U UV. Alhamdulillah untuk inverse. Kita pakai UV lah. Ada tak kalau U tambah V sama dengan identity 0 sama dengan V tambah U. Okay. Sekarang kita punya U AB0. Apa dia V ni dalam bentuk something 0. Right? Bila kita tambah dapat 0, 0, 0. Ingat V kita mesti dalam bentuk apa? Katalah R, S, 0. Apa dia R, apa dia S yang menjadikan bila kita tambah dengan AB0 dapat 0, 0, 0. Apa dia? A tambah R sama dengan 0. So what is R? Negatif A ke? Negatif A. B tambah S sama dengan 0. What is S? Negatif E. Negatif B. Okay, 0 is tetap 0. So yes, negatif A, negatif B, 0 is the inverse of A, B, 0. So adakah dia dalam W? Ya, A dalam R, negatif A dalam R. B is in R, negatif B is in R. So it is 0. Koordinat yang ketiga 0. Yes, it is element of W. Okay. And the other way around is also true. So yes, W holds axiom number 5. Axiom number 6. Okay, axiom number 6. Scalar multiplication. Tadi kita ambil apa skala kita tadi? Ni soalan nombor berapa? Kita ambil skala GH Okay, kita ambil G dalam R. Darabkan dengan satu koordinat dalam W. Satu ahli dalam W. A, B, 0. Kita dapat apa? GA, GB, G times 0, 0. Adakah ini dalam W? Is this in W? Yes, yes. Yes. A dalam W, GA dalam W, A dalam R, G in R, B in R, G in R, then we have 0. So yes, it's in W. So holds axiom number 6. Axiom number 7. Axiom number 7 apa dia? Distributive. Distributive. Left distributive. So kita ambil apa? G A B 0 plus C D 0. Apa kapan dia? Campurkan dalam dulu, kita dapat G A plus C, B plus D, 0. Betul? So left distributive kita nak tengok adakah CU plus B sama dengan CU plus CB. Left distributive for axiom number 7. So, adakah sama dengan GABO plus GCDO? Kita campurkan dulu dalam. So, kita dapat apa? G8 plus C, GB plus D, G times 0 is 0. Okay. Next. Cantumkan. Kita dapat apa? GA, GB, GC, GA plus GC, GB plus GD, 0. Ingat kita nak apa? Kita nak CU plus CV. So, macam mana ni?
So kalau CU plus CV, that means GA plus C tu is U kan? Yang ni U, Ya, ni tak? kita punya U. Ni kita punya U, ni kita punya Okay. C. Ni U, ini B. Okay. So yang GA plus C tu is our CU lah kan? Okay, macam mana kita nak keluarkan tu? Oh, sekejap. Sebab U tu AB0. Daripada sini macam mana kita nak jadikan GU plus GB? CU plus CV. Or GU plus GB, whatever. GAB0 plus GCD0 macam tu ke? Macam mana? G. GAB0 plus GCD0 macam tu ke? Nampak kat sini. Apa sekali lagi saya tak ini. Tak tangkap you. Just type. Maybe senang sikit nak tengok kot. Okay. You nak letak kat WhatsApp group ke? You nak letak kat ni ke? Tak ada masalah. Betul. Dekat WebEx punya chat. Macam tu ke? Chat ni. WebEx punya chat. Oh, 5 dah chat. Sebab susah nak pergi kat chat ni. GAB0 plus GCD0. Tapi sebelum tu macam mana you dapat G times AB0 plus G times CD0? You miss one step. One step you miss. Macam satu step I miss. Sebelum ni, step sebelum ni. Macam mana from that you get from step I tadi you dapat GAB0 plus GCD0? Oh, sekejap. Macam tu ke? Kita sama dengan yang belum tu. Sebelum tu Sekejap. You almost there. Boleh saya tengok balik screen doktor tadi? Itulah nak buka ni. Mana kita? Kita kat sini kan? GA plus GC, GB plus GD, 0. Macam mana ni? You miss satu step sebelum you pergi kat tempat tadi. Itulah kalau dalam exam you buat macam tu, I give you right. But you must understand where does it come from. Alamak, where does it come from Sekejap. Alamak, tak nampak where does it come from. Okay. Because I immediately think of that ni. Okay, cuba tengok ni. GA GB0 plus GC GD0. GA plus GC GD plus GD 0 plus 0. Mana? Okay. You miss. Barulah boleh kita keluarkan G. Okay. Factorize. Barulah. Macam mana kadang-kadang nak hilangkan benda ni. Barulah dia jadi G
U plus GB. Length is right? Right. Similarly with right derivative, yang tu buat sendirilah. Okay, exam number 9. Associative and scalar multiplication. C du sama dengan C du. C di ahli R. U ni vektor So kita ambil tadi G ahli R, H ahli R. And this is element of W. So this is our C, this is our D, this is our U. Adakah dia sama dengan sebelah kanan tu? Is it the same? So kita kena darab dululah kan? So we need to do this first. So we have G, H, A, H, B, 0. Ni darabkan dengan G, kita dapat G, H, A, G, H, B, 0. But, okay, real numbers are associative under multiplication. So, saya boleh buat G, H, A, G, H, B, 0. Dan keluarkan G, H, saya dapat G, H, A, B, 0. So, I got it. And last one, number 10. 1 times element in W does that give the same element? Of course lah. So yang 10 tu paling mudah sekali. Okay. So bermaksud untuk tunjuk subspace, oh lama lagi banyak nak tunjuk daripada tunjuk vector space. Dia tambah satu tadi apa? Subset. Kemudian kena tunjuk juga dia memenuhi the 10 axiom. Okay. However, you need to note, since W is a subset of vector space with the same operation, sebenarnya we don't have to show all the axioms holds for W. Okay, tak perlu banyak-banyak. Why? Kalau the set commutative, subset dia pun mesti commutative. If the set is associative, the subset also must be associative. If distributive, the subset axiom 10 holds for all subset if it holds for a set. So we don't have to show the all 10 axiom. Yang pentingnya ada 3 axiom yang kita kena tunjuk untuk menunjukkan W is a subset of a set. Okay, apa dia? Mesti ada identity. Close under addition. And close under scalar multiplication. That's all. Okay, in order to show a subspace, we can use this theorem that says we only have to prove 3 axioms.
The rest continue by itself. Okay, the rest follows. Jadi, saya ulang balik untuk tunjuk vector space. Ten axiom. Untuk tunjuk subspace, shortcut 3 axiom. Okay, let's see example. Determine whether W is a subspace or not a subspace of vector space B. Let's see number 1. W an ordered pair XY, where the X is equal to 3S, Y equal to 2 plus 5S, where S in R. The V is R squared. R squared is again what? What is R squared? It's in the form of Dimension of the ni. Vector. XY. Ada dua je such that X in R, Y in R. So this is R squared. Dua dimensi. Okay. So, kita kena tengok 3 je axiom tadi. First, apa dia identity dalam V? What is the identity in V? Negative X, negative. Identity. Oh, identity, sorry. My bad. Siap. What is identity in R squared? What plus what? What plus an element give you the element back? Zero ke? Zero, zero, not zero saja. Zero, zero kan? So the identity Zero, zero. R squared is zero. Sebab the addition. 0, 0 plus any xy give you 0 plus xx, 0 plus yy. And the other way around is also true. So 0, 0 is the identity of R squared. Okay, sekarang kita kena check adakah 0, 0 is in W? Is 0, 0 in W? Is 0, 0 in W? Is 0, 0 in the form of 3S, 2 plus 5S, where S in R. Yes or no? Macam Kalau tak. kita nak add 0, S mesti apa? Kalau X nak zero, S zero. S mesti 0. So S mesti 0 baru dapat X sama dengan 0. Tapi kalau S sama dengan 0, kita dapat Y sama dengan apa? 2. 2 tambah 0 sama dengan 2. 2. So, tak ada. Whole ke tidak? Tak whole. Tak. So that means 0, 0 is not in W. Okay, so what can we conclude here?
It is not a subspace of R Yeah. squared. That's V. not a subspace of. Okay. Second example. Now V is R cube. So again, V is in the form of all element in the form of X, Y, Z, where X, Y, and Z is in R. Okay, now W is in the form of ST1, where the ST is in R. Okay, you want to show where the W is a subspace of V. Anybody? Number 1. Does it hold axiom number 1? Yes or no? Sekejap tu, tengah buat. Hmm. So kalau nak buat ni, just prove whether or not dia ada identity lah. Number Okay. 1 identity ada tak kan? First Aha. axiom, identity ada tak? What is the identity in R3? R3. Identity of R3 is 000 lah kan? 000, that's right. Okay, persoalannya adakah 000 duduk di dalam W? Okay. Tu, tunggu jap kena buat. Yang lain tak nak cuba ke? Zero duduk dalam W. You tak payah buat pun. Dia tengok dia. Dah tahu dah. 000 duduk dalam W tak? Ya, dia duduk dalam W. Is 0, the form of element in W. Yes. W mesti ujungnya apa? Ujungnya 1, sorry. So it's not kan? Oh. Ujung So 0 tak duduk dalam tak W. dalam W. Okay. Okay. So W is not a subspace of V. Betul. Sekarang set besar kita adalah P of T. Apa maksud P of T? Function lah. Maksudnya a set of equation. Namanya equation. Okay, set of any equation. Okay. Our set W, the set of equation, but it is in the form of AT squared. P of T is equal to AT squared. A is in R.
Okay. Pertama. What is the identity of V? What is identity of V? Kiralah P of T ni dia boleh jadi mana dia? Mak, habis dah ke saya punya ni? Pen. Ha? Ya. Rasa ada bateri. Sekejap ya, saya tengok pen saya ada bateri tak. Ada. Start kot. Okay. Okay. So P of T mungkin P1T mungkin dalam bentuk AT squared plus AT ataupun mungkin P2T dalam bentuk AT cube plus BT squared plus CT. Tak kira apa-apa So P ni ahli dia. Banyak. Okay, tapi W cuma ini saja. AT squared. PT is equal to AT squared. Okay, what is the identity in P? What is the identity in P? What is the identity in P? Dia mesti apa? Dalam bentuk apa? 0 plus 0 plus 0. Semua 0 kan? Identity P kalau kita campurkan dia boleh jadi diri sendiri. Sebab 0T kalau dia 0 A T squared plus 0T plus 0. Kalau ada cube pun 0T cube. Kalau ada T ke terus 4 pun 0. Depan dia semua 0. So, identiti untuk V adalah dalam bentuk AT equal to 0. So 0 ni bold nampak tak bold? Dia bukan 0 nombor. Bold maksudnya tak kira lah dia ada sampai power berapa, depan dia coefficient of the variables T are all zeros. Okay, sebab 0 plus, contohnya kalau kita ambil ni, 0 plus bold plus AT squared plus AT tak ke give you apa? AT squared plus AT itself. Okay, so now is 0T in W. Kalau PT in the form of AT squared, bermaksud dia plus 0T plus 0. Baru dia dapat AT squared kan? So bermaksud 0 ni dalam bentuk 0T squared plus 0T plus 0. So is this in W? Is this identity in W? Ya kot. Ya, betul. Okay. Okay.
Hence, the entity in W and V is also in W. It means that identity exists in W. Okay, exam number 2. Take 2 elements in W. Then add that 2 element. Is it in W? Close under addition. Let's take P1T, P2T in W. P1T is A1T squared. P2T is A2T squared. The question is P1T plus P2T in W? Right? Untuk jadi ahli W, dia mesti dalam bentuk AT something T squared. Where that something must be in R. Okay, is P1T plus P2T in W? Campur kan? PT so dalam bentuk A something whatever here. AT squared. Itu sebab kita ambil elemen yang pertama A1T squared. Elemen yang kedua A2T squared. Campurkan awak dapat apa? What did you get? Saya sambil makan biskut. A1T squared plus Okay, T A2T squared. So what do you get? Can you factor the T squared? Yes, you can. Dapat A1 plus A2T squared. So is this in the form of something T squared? Where that something must be in real. A1 in real, A2 in real. What is the result when we combine A1 and A2? Is it in real? Yes. Yes. Okay, so that means P1T plus P2T is in W. So it shows that W is closed under addition. Okay. Take 3. Close under scalar multiplication. We take C in R. T is ATW, AT squared. No, A. The question is CPT in W?
Can we still use Use what? the P1 and P2 for the third exam? Yang ni, yang ini satu je. You kan ambil Okay, P1, okay. ambil P2 ataupun saya ambil PT je. Okay. Salah kan? Because satu elemen je kan? So in this case, let C equals to 2 and then, okay, just let's try. Let's C equals to 2. So 2 equals to 2 squared. C is any reals. Okay, when you prove, you want to prove it holds the axiom, you cannot take example. Okay. Okay, C, right? You cannot take C equal to 2. Nanti dia akan betul semua untuk 2. Apa? 3, 4, 5, kan? Okay, you're not in general terms, huh? Yep, that's right. So that's what CPT. So what is CPT? CPT is CAT squared, kan? Yeah, CAT squared. Since C reals, A reals, saya boleh apa? Factor kan? Bukan factor kan? Associative. Oh, associative, sorry. Not associative. Associative is scalar multiplication. Reals kan? So, A in real, C in real. What is CA? Is it in real? Yeah, it's real. So, it is in W. So, we show that axiom 3, W also holds axiom 3. So, in this case, we say that W is a subspace of V. Alright. Okay. Cik Syah kata yang lain tak jawab ke? Dengar suara seorang je. Tak ada mic kot. Tak ada mic. Okay lah. Think positive, right? Okay, try number 4 and number 5. We have like how many minutes? 15 more. Fifteen more minutes. Number 4, ordered pair with the properties coordinate x squared plus coordinate y squared less or equal to 1. In terms of diagram, semua coordinate xy should be. Coordinate xy in W should be, right? Semua-semua tambah x squared plus y squared equal to 1 kan, bulatan kan? Tapi dia nak less or equal to 1. So all here are the candidates of element in W. Semua dalam ni. Okay. 0, 0.
0 is the identity, right? Is this identity in W? Is 0 in W? Yes kot. Yes. Kan kalau x square plus y square plus 0, 0. Clearly kalau Yes. dalam gambar ni kita nampak kan 0 ni Mhm. duduk sini kan? Ya. Ya. Duduk dalam diagram tu. Mhm. Tapi kalau kita guna equation tu, katalah you tak lukis diagram ni, you don't know how to lukis or you don't want to draw the diagram, tengok ni lah. Adakah Yeah. kosong squared plus kosong squared less or equal to 1? Kosong squared is 0 plus 0 squared is 0. 0 plus 0 is 0. It is less than 1. Okay, exam number 2. Take 2 element in W. Let's take x1, y1, x2, y2. Another word, if x1, y1 is the element of W, it must hold this property. That means x1 squared plus y1 squared less equal to 1. Again, x2, y2 in W, it must hold this property. X2 squared and y2 squared must less equal to 1. Okay, add that 2 element. Then check whether the first coordinate squared plus the second coordinate squared give you less or equal to 1. Is x1, y1 plus x2, y2 give you element of W? So add lah macam biasa. x1, y1 plus x2, y2, what you get? Ya, kalau dalam gambar ni. Need to be in general form kan? Yep, it should be in general form. Tapi kalau dia doesn't hold, you can give example. What is x1, y1 plus x2, y2? Campurlah dulu, dapatlah x1 plus x2, X2, y2 plus y2. Okay, squared kan dia? Dapat so apa? x1 squared plus x x1 plus x2 squared, y1 plus y1 plus y2 y2 squared. squared. Is it less or equal to 1? I don't think so. Kalau you don't think so, give example. So let's see. Think so, give example. Sekejap. 2 plus 4 squared. Tengok ni, elemen dalam W semua x less than 1 and negative 1, y less than 1 and negative 1. Give one example. Ambil yang mudah, ambil nombor bulat. Satu je lah kan yang mudah. Apa dia? So 1 plus 1 squared y plus 1. What is the element? You take. What is the element for x1, y1, x2, y2? x1, y1 is, okay, let's say for x1, y1 is 1 negative 1. 1 negative 1. Kalau 1 negative 1, is it give you less or equal to 1? Kalau Yep. you ambil 1 negative 1, adakah 1 squared plus negative 1 squared give you this? Tak. Tak. So 1 negative 1 tak masuk dalam ni. Betul tak?
1 negative 1 duduk di mana? 1 negative 1 duduk di sini. Mhm. Masuk dalam bulatan tu. No, it's wrong. Apa dia? So Nombor bulat yang mana? Sama ada ini. Apa yang mana? macam 1-1 macam tu. Ni 1 ke? Ni bukan 1-1. Ni apa? 1-1 tu kan. Tu. Rasanya Ni 1-0. 1-0 ya, 1-0 dengan 0-1. 0-1. Ini negative 1-0. Ini 0-1. 0 negative 1. Take one. Take two. So x1 y1 is like 0-1 and then x2 y2 X2 Y2. 1-0. Okay. Ambil 1-0. Campurkan dia dapat apa? Dapat 1-1. 1-1. So 1-1. 1 squared plus 1 squared sama dengan apa? 2. 2. Is it less or equal to 1? No. No. So ni bukan subspace lah. Bukan subspace. Okay. Okay. The last example before we stop. Last example. 5. W is a set of matrices A, B, C in R, and W is in the form of A, 1, B, C, A, B, C in R. Of course, the big set is matrix of 2 by 2. Any matrices of 2 by 2. So M2 by 2 is in the form of A, B, C, D. A, B, C, D in R. Kalau awak confuse A, B, C, D, awak buat X, Y lah. X, Y, Z. X, Y, W, Z. Boleh. X, Y, W, Z in R. Tapi W elemennya adalah A, 1, B, C. Is 0, 0, 0, 0. What, sorry, what is the identity of B? What is the 0-0-0 ke? Ha? 0-0-0-0. Yes. Pasal apa? Ke? Ada soalan ke tu. Pasal apa? Because I'm not confident with my answer. What is 0, 0 is? 0, 0, 0, 0 is the identity of W. If you add them up, you will get the same value as the matrix. I see. The answer is yes. Sin 0, 0, 0, 0 plus X, Y, W, Y, W, Z equal Equals to x, y, w, z. Z, and the other way around. Kita kena tunjuk kedua-dua So 0, 0 is the identity. Okay. The question is now, is 0, 0, 0 in W? Yes, kan? Yes, it's a real number. Think again. Is 0, Okay, jap. 0 in W? Oh no. Jawab. Tak kan sebab Ha? ABC. Sekejap. Tak sebab ada satu. Is it? W. Ha.
Is it? Ya, sebab ada satu tu. No. So it's not Sebab subspace. untuk jadi ahli W, koordinat A12 mesti 1. Kan? Tapi identiti 0, 0 koordinat yang kedua tu adalah koordinat pula. Elemen yang kedua tu adalah 0. Elemen A12 is 0. So it is not in W. So W is not a subspace. So you can leave here, berhenti kat sini. And then ataupun you nak tunjuk yang lain-lain pun tak ada masalah lah. Tapi kalau tak subspace, cukuplah ni. Okay? Okay. So, let's stop here. But before we stop, let's summarize what we have done today. Ini saya tak kena doseri, jadi tak ada nota yang ini Tak ada nota doseri lah. Cuma video je nanti Okay, so what we have done today? Kita tengok vector space. Okay, the 10 axioms. Kita tengok not a vector space. As vector space, dia mesti apa? Does not hold any of the axiom. Any of the Does axiom. not hold at least. At least one of the At axiom. least one of the axiom. Okay. So which axiom? It is like what? We call it try and error, but try Yeah, start from 4, 5, and 6. 5 and 6 first. Either one. 4 or 5 or 6 first. Okay. Number 3, we learn about Subspace. subspace. Okay, for a subspace, enough to show 3 axioms. Yes. Identity. Okay, close under addition and close under scala. Scala. Okay. Okay, so that's what we learned today. So try, look at any books or Google about vector space or subspace and try to do some exercises. Any question before we stop? I guess all of my answers, question has been answered. Okay. Alright, thank you, Doctor.